Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Begini, saya biasa saya akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke manakah arah pergerakan market. So selepas 3 hari tu tak ada buat review sebab apa tu pergi camping kejap. So hari ni kita akan start balik buat review seperti biasa. So hari ni kita akan tengokkan di chart di Bitcoin apa yang berlaku. Untuk hari weekend tu tengok tiada sebarang pergerakan normal dan kita masih lagi pergerakan dalam sideways. So hari kita akan tengok di chart apakah data-data yang ada untuk minggu ini. Tanpa bermasa lagi kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari semalam. So berdasarkan coin market cap, total market cap berada di 1.18. So ikutkan last hari Jumaat itu review ada 1.17. So untuk hari ni untuk semalam kenaikan naik sikit je 0.71. Volume naik banyak hampir 70% daripada hari weekend, daripada hari kuartal hari Isnin, daripada hari Sabtu Ahad. Volume naik lah banyak, hampir 70%. Normal BTC 50%, Ethereum 19.1%. So apapun harga semasa untuk pagi ni, semalam dia tengok 30.1, pagi ni tengok 30.3. So sedikit peningkatan, tak banyak pun, 0.65%. Tu untuk Ethereum 1.8, hampir 1%. Lain-lain altcoin, BNB naik 4%, SRP 1.87, Cardano 1.32. Tu ada tak yang naik, ada yang agresif. Matic 6.87. Alhamdulillah, sebab apa tu ada all in. Matic itu di kawasan 6.66 sen. Kita akan tengok sikit 6% untuk Matic. Untuk Bitcoin Cash 3.7, BTC 8, lagi ada lagi tak yang naik drastik. Chelin tak ada. Filecoin okey, normal. So nanti kita akan tengokkan apa yang berlaku di Matic. Kita akan tengokkan apa yang ada di juga di coin-coin yang lain. So tuan akan tengokkan di ruangan komen ada yang request, nanti insyaAllah nanti tuan akan pergikan satu persatu. So first kali kita akan tengokkan di Bitcoin. So inilah chart Bitcoin di daily. So di daily untuk kita macamkan tuan ada monitor satu channel. So kita dah monitor falling channel daripada reversal, daripada downtrend berubah jadi uptrend. Kali kita hanya baru fasa pertama untuk kuartal uptrend, iaitu tahun 2023. Tu rezekilah sebab ada kita dapat hit kita punya major resistance untuk tahun 2023, dan tahun 2024 kita akan berlaku rejection untuk last buy, ataupun kita nak tengok tahun 2023 hanyalah berlaku sideways saja. Tahun 2024 baru start berlaku kenaikan. So whatever, tahun 2023, 2024 tahun adalah membeli untuk collect asset sebanyak boleh. So untuk di daily ni apa yang kita tengokkan, next channel adalah monitor yang ini. Channel ni macam juga akan draw sebelum ini, kita jangkakan untuk naik dan dapat breakout dekat rally. Bitcoin berada atas above channel. So supposedly next pump sekiranya berlaku, price Bitcoin boleh pergi ke kawasan ni. So kenapa Zul masih cakap boleh berlaku under 32-34? Sebab apa? RSI kita masih berada di kawasan taklah terlalu overbought. Sebab kalau overbought betul-betul di RSI di daily, kita berada di kawasan almost 89-90. Kali kita hanya berada around dalam 70. Sebenarnya kita ada boleh push lagi untuk sampai ke kawasan rate ni. So ini apa yang berlaku tu, jangkakan untuk berlaku 32-34 untuk close kita punya gap. Kemudian daripada ini possible kita akan sedikit drop, lost position dalam putih. Price akan datang balik almost dalam kawasan ni sebelum untuk start ataupun sedikit lower datang balik ke kawasan trendline middle ni. Dan ini yang kita nak tengokkan, iaitu price drop dalam kawasan mana-mana kawasan ni untuk drop balik RSI ke overbought, oversold. Ini overbought, jatuh balik ke oversold. Kemudian ialah great time untuk kita buy, untuk track market more naik ke atas. Untuk mencakapkan next untuk pergerakan Bitcoin, major key level lah kita perlu breakout above 32. Dan sekiranya untuk kita tengok breakout juga channel ini, price nya adalah kuartal dia punya target tu tinggi. Nanti tu akan pergi kan tu punya chart ni, tu ambil yang ni, price target swing low, swing high, expectation point of breakout. Singapore breakout di kawasan ni, tengok price menuju ke kawasan almost 41, iaitu menuju ke kawasan journey ke kawasan kita punya major resistance. Tengoklah rezeki tahun ni, kalau ada boleh target dapat, kita akan monitor. First kali kita akan monitor yang ni, dapat break 32, 42 daily above, body close above 32 dan 34. InsyaAllah kita akan dapatkan tahun ni rezeki untuk sampai ke kawasan almost 50k untuk major resistance, dan insyaAllah kita boleh ambil sedikit profit dalam 20%-30% untuk tunggu retestment, rejection daripada bawah resistance, dan kita boleh buy last buy, dan kawasan ni kita akan all in banyak Bitcoin dan altcoin yang lain untuk sebelum bulan tahun 2025. So itu yang tu targetkan. So daily kita akan monitor yang ni, channel yang ini. So let's go, kita pergi turun sikit di 1 hour. So 1 hour apa yang berlaku, 1 hour
kita ada sedikit bullish untuk price kita menuju ke 30-34. So align dengan tu punya di daily channel tadi. So yang ni kita boleh extend sikit. So apa yang berlaku, kita masih lagi bergerak dalam kawasan ni. So good sebenarnya ini adalah pergerakan bullish untuk di 1 hour. Dan kita ada major trendline putih ni. So apa juga kan, Zomo jangkakan untuk price melakukan sikit lagi untuk 30-24 untuk naik lagi for more. Kemudian mungkin akan berlaku liquidation sikit untuk drop balik bawah sedikit, mungkin dalam 28 ataupun sedikit lower dalam 26 sebelum berlaku balik kenaikan. So align dengan tu punya analisis untuk di daily tadi, iaitu berlaku reaction untuk oversold di daily, oversold, kemudian price akan start melakukan kenaikan untuk attack above 32 dan juga aku kata attack 50k untuk tahun ni. Untuk tahun 23. So itu untuk analisis untuk di daily dan di 1 hour untuk di Bitcoin. Kita akan monitor yang ni. Cumanya juga kan be prepare. Kita ada trendline putih ni, tengoklah. Tapi tu jangkakan sepatutnya untuk naik hit kawasan ni dulu sebelum jatuh. Ataupun Bitcoin boleh saja jatuh dulu kemudian baru melakukan kenaikan. So mana-mana pun tak kisah, kali kita hanya holding position dan sekiranya ada position buy nanti kita boleh buy. So siapa nak resale boleh saja resale, tapi make sure anda long term. Cuma be prepared untuk mindset anda ada berlaku jatuhan. Tu juga kan. So hanya beli untuk Bitcoin dan juga altcoin sekiranya RSI di daily berada oversold. So kerana RSI berada above 50, so ini kita akan price akan keep melakukan kenaikan. Kalau anda tak kisah untuk di say long term, silakan. Tapi juga kan so hanya buy masa oversold. So buy breakout itu kita ada oversold 1, 2. So yang ni kita tak kira oversold walaupun ada pump ni. So biarkan saja. InsyaAllah kita akan dapat naik dan kita akan dapat rejection. Rejection tu expected yes low, harga mahal sikit pada ni, tapi kita buy dengan yang lebih selamat position, iaitu RSI di daily berada oversold. Masa tu kita akan more profit, dan in future kalau drop pun price tu tak akan touch dah kita punya kawasan entry. So kita punya position lebih selamat untuk long term. So itu untuk di Bitcoin. So nanti kita pergi ke coin, first kali tu pergi Matic dulu, takut nanti terlupa. So Matic naik semalam berapa? 6%, 7% tu ke daripada 60 sen ke 73 sen. So untuk Matic, nanti kita pergikan. So Matic inilah daily. So daily tu ada monitor satu trendline putih ni. So walaupun dia taklah kata trendline yang boleh, tapi consider satu trendline. Tu kita breakout dan kita masih lagi bergerak dalam channel ni. So walaupun channel ni macam akan tu masih lagi menjangkakan kita boleh dapat at least minimum yang ni. Tapi ikutkan yang cantik lah ambil daripada high ni. So point of breakout ni kita masih. So kalau price still lagi melakukan kenaikan kawasan ni, kita juga akan price masih lagi drop dalam kawasan 44, ataupun juga akan nak tengok price untuk di Matic ikutkan dah touch kawasan ni, dah berada oversold sangat di daily. So good buy untuk long term. So ini jangkakan untuk Matic ni dengan pergerakan Bitcoin dia akan align. Kita nampak untuk di Matic akan gagal untuk drop bawah ni. Tu jangkakan dia akan start melakukan kenaikan sebab apa dah breakout yang consider trendline putih. Sebelum ni pun kita ada trendline putih juga yang ada kat sini. So apa yang berlaku, dia start berlaku kenaikan macam ni dan expected sideways dan terus melakukan kenaikan. So untuk di Matic ni, kalau tu nak tengok dia target balik on bawah tadi. So ni kita delete kan support yang sebelum ni dah tewas. Tu punya kawasan ini adalah tu punya average currently 92 dengan tu punya Matic total coin tu ada 1300 coin. Sudah all in itu di kawasan ni. So tu punya average 92 tak jauh. So meaning kalau start berlaku kenaikan above $1 tu dah start melakukan keuntungan. Berbanding awal tahun itu tu punya average berada di 1.5. So satu kejayaan yang kejayaan begitu tu dapat turunkan bawah $1. So untuk di Matic. So jelah kalau ada lagi position sekiranya aku kata jatuh lagi dalam kawasan ni, dia akan grab buy dan tu dah ready for mindset untuk price same thing happen, price boleh drop balik dalam kawasan lower low sebelum ni, iaitu kawasan 31. So tu tak kisah kalau drop tahun 23-24 ni adalah tahun beli, tu akan grab buy lagi. So insyaAllah kita akan dapat another opportunity untuk all in, bukan in, tu akan buy lagi banyak untuk Matic ni untuk turunkan dia punya average. InsyaAllah kita akan ada berlaku kenaikan untuk tahun 20-25 nanti. So itu untuk plan untuk Matic. So sekarang untuk holding tak ada sebarang pembelian. Sekiranya ada position drop ataupun another drop, juga ada target, mindset tu dah be ready pun. Kalau ada drop kawasan 31 sen tu kawasan ni, kalau drop tak panik. Ini adalah rezeki. Tu akan kata panic buy lagi. Bukan panic buy tu, panic buy tu berminat lagi nak buy untuk Matic sekiranya price kita dapat kawasan ni. Kalau tak dapat biarkan saja, tu akan kata layan dia punya profit saja. So itu untuk di Matic. So next comment, bagi ke ruangan komen.
minta review VRA dan KDA. So VRA dan KDA. So first kali tu nampak KDA kat sini tadi. KDA. So apa yang berlaku KDA? So KDA ni banyak lah sebabkan tu ada monitor 21 hour 4 hour. So KDA currently yang point target ni dah pun sampai target kan, bearish ni juga kan. Bearish itu dah dapat, alhamdulillah kita dapat point dah sampai kawasan ni, tak mengejutkan pun. So kita boleh delete kawasan ni, delete yang ni pun itu trendline ni dah quarter breakout tu align dengan kita punya dah jatuh. So yang ni pun ni dah sampai, so akan clearkan sikit. Untuk channel ini, so apa yang kita nak tengok currently untuk di Matic secara majornya adalah kita tengok downtrend. So KDA masih lagi dalam dia punya downtrend. Tu kita akan extend sikit dia punya downtrend ni. So downtrend yang dia ada lower tu lah 30 sen, 29 sen. Tu kita dah lost position yang ni. So currently price naknya menuju ke kawasan almost dalam 32 sen. So adakah good buy untuk long term? Tindakan harga opening dia berada di $1. So price berada below harga opening. So meaning dia punya fundamental dia tak berapa nak strong untuk current time. So adakah good untuk invest? Anda make sure anda kaji fundamental. So boleh, yes, kita juga akan kita ada downtrend ni. So baik saja dia breakout, dia akan start melakukan kenaikan. So kita boleh monitor yang ni. So currently ikutkan itu kita ada monitor ni keep loose. So supposedly next key level kat kawasan ni kita nampak almost sedikit macam ni, tu akan letakkan dalam almost dalam kawasan ni boleh nampak dalam 50 sen. So yes, 50 sen pun dah touch dah. So meaning kita tengok ada tak bullish. So di daily oversold dah sebelum ni, oversold sangat, dah start berlaku kenaikan. Yes, good. So now kita nak tengok ada tak momentum itu berterusan ataupun tidak untuk di KDA. So nanti kita akan tengokkan sedikit. Okay, kita buat satu, ini bukanlah good trend line, kita hanya boleh monitor. Kita nak tengok yang ini. Tu satu trend line putih ni kita nak tengok strong atau tidak. Sekiranya kita tengok kena berjaya breakout ni dan berjaya buat circuit rejection, naik above balik $1. So meaning kita nampak ada opportunity untuk price ni akan attack above channel ni dan start melakukan breakout. Sekiranya tidak dapat breakout ni ke $1 berlaku balik rejection, so possible kita akan hanya masih lagi akan berlaku downtrend sikit sebelum berlaku naikkan. So untuk long term consider good, cumanya beware sebab apa price berada below harga opening. So KDA walaupun ada dalam masuk tu punya projek, tu ada dah buy, tu tak buy banyak dulu ada sebab tu punya average tinggi tu, average adalah $11, ada dalam bawah 10 coin aja, tak banyak pun. Tu insyaAllah sekiranya dapat lagi harga menarik kawasan ni, tu akan cuba grab buy sikit untuk reducekan tu punya average ni. Sebab apa tu beli sikit je, kalau tu buy dalam 500 coin lagi, insyaAllah tu quarter coin tu punya average tu akan berada below $1. So tu akan grab opportunity tak KDA, nanti tu akan sekiranya tu nanti tu akan share kan, yang turun reducekan tu punya average ke harga opening, ke harga semasa. So itu untuk KDA. Kemudian satu lagi tadi VRA. So VRA takat ni perform cantik je, iaitu dekat all in kawasan ni. Siapa yang all in dulu kawasan ni, ada itu dia punya subscriber, dia all in almost 10,000 coin ke 500,000 coin, 50 tu tak ingat lama, 50,000 coin kot kawasan ni. So currently dia happy je sebab apa, price masih walaupun drop ni, price masih lagi dalam positif dan swing low sihat masih kawasan ni. Ya kan, untuk VRA ni secara long termnya masih berada dalam support ini dan kita ada box resistance ni. So ini price kita masih lagi menuju untuk point of breakout. So ini kita akan tunggu saja. So ini adalah consider 0405, 03 lah good range untuk long term. So siapa-siapa nak buy long term boleh saja, cuma be prepare mindset sekiranya price drop balik ke kawasan di normal untuk buat double bottom. So macam kan kalau mati, kalau nak tengok ni possible kita akan tengok mati tadi jatuh dalam 30 sen. So VRA boleh jatuh dalam kawasan ni. So apa je kan, ini bermakna kalau berlaku kejatuhan ni, Bitcoin tak naik dulu kawasan 30-34, dia drop dulu kawasan 26. So ini itu yang boleh berlaku. So sekiranya Bitcoin drop, altcoin juga akan drop. So be prepare, kita tak terkejut pun. Cumanya ini adalah sebagai opportunity untuk sampai buy. So ini pun dah consider good place untuk anda entry position. Kalau dapat kawasan ni lagilah rezeki. So tak sarankan anda tunggu kawasan ni, grab dulu kawasan ni. Sekiranya ada peluang barulah grab lagi. So currently menunjukkan tak perlu panik, tahun 23, 24 dah tahun untuk membeli. So kita tak perlu fikir dengan pasal profit, kita fikir kumpul aset dulu sebanyak boleh. Profit nanti kita akan fikirkan untuk ambil tahun 2025 nanti. Tak apa-apa pun, make sure anda invest duit yang anda expectationkan boleh loss, bukan duit keperluan harian. So itu untuk VRA.
So ATH AVAC dijangka sampai berapa Zul? Bila bulan nanti AVAC kita bagus ke AVAC konsep top 10 Zul. Lu tak belum start buy lagi untuk AVAC ni, dan lu belum lagi untuk reduce kan tu average tu tinggi juga. Sama juga AVAC tak banyak pun, dalam berapa coin, tak lebih 10 coin. Tu ada 100 kat masa tahun dulu $100 dia punya average. So insyaAllah nanti tu akan buy. So currently untuk di AVAC ini dah pun drop dia punya harga, daripada dah breakout drop lah. Dah drop, dah keluar daripada dia punya downtrend. So walaupun dah trend dia sikit slow, tak banyak hyper. So yang ni pun dah gagal banyak. Yang ni pun dah gagal untuk break extend, dia support. Tu apa yang kita monitor currently, kita akan tengok price ini dah pun untuk di AVAC ni consider dah pun buat possible double bottom, dan oversold di RSI, oversold di stock RSI dah consider good untuk RSI. Untuk siapa-siapa all in pun kawasan ni dah cantik sebenarnya. So kali hanya menunggu saja untuk kenaikan. So yang untuk ini tu ada satu bullish line, kita akan letakkan, kita akan monitor sedikit minor bullish untuk tengok reaction dia. Ni channel ini dan ke sikit below ni, dan kita nampak macam mana pergerakan dia, iaitu kita ada upper channel, below channel, kemudian kita ada middle channel, dan middle channel nampak support resistance itu bahkan ni resistance. So dia berinteraksi. So sebenarnya consider kita boleh monitor untuk, walaupun kita dah downtrend channel ni, kita untuk AVAC kita boleh monitor next channel. So apapun expectation untuk long term start berlaku kenaikan, so mungkin akan berlaku reaction sikit, datang balik, start breakout ni, dan kita akan boleh monitor. So consider untuk di AVAC mana-mana dalam kawasan $10 ke $14 ni adalah good range untuk anda all in, dapatkan target anda untuk long term. Consider great position untuk buy untuk long term. So itu untuk di AVAC. Kemudian next, AVAC untuk long term tu pula. So AVAC long term macam mana, kita akan tengokkan swing low ni, low, high. Kita akan pergi ke weekly, nak tengok sebab nak tengok tahun sekali. So tu ada jangkakan, kita ada trajectory ni, dua talian putih ni, satu talian putih ni kan consider kita letak swing high ini to swing low. Kemudian kita tengok tahun 20, awal tahun 26 ataupun hujung tahun 2025, iaitu jangkaan dalam kawasan ni lah, bulan 11, bulan 10, 11. So kawasan ni kita akan tengok naik 1.6, 2.6, kemudian kita nampak apa? Kita nampak 3.6 dan 4.6. So AVAC ni ada opportunity untuk maximum retestment untuk berlaku untuk di AVAC almost dalam $580, iaitu hit kawasan ni. So untuk AVAC ni dia punya opportunity untuk tahun ni memang tinggi lah. So untuk tahun net bulan kali ni memang tinggi. So dalam 1.5. So nanti tu akan delete ni. So meaning untuk AVAC ni untuk aku kata AVAC ni akan ada opportunity yang tinggi. So siapa yang nak highest harga mahal juga untuk current tu, tu pun tak mampu untuk beli 1000 coin untuk AVAC ni. So hanya DCA je anda dapat tu akan holding seberapa banyak yang tu boleh. Dan untuk di AVAC ni akan untuk next bulan tu ada target at least 4.2 berdasarkan target untuk Fibonacci dan juga trajectory yang terlani. So 4.2 dalam kawasan almost $500 lebih, 580, hampir $600 untuk per coin untuk AVAC. So itu untuk AVAC. So next comment Azero dah consider good untuk tambahan unit kan tu. Azero, so lama tak tengok Azero. Azero USDT. Sekejap tu tengok kat mana itu dia punya coin. Gate.io rasanya. Yes, di Gate.io. So Gate.io consider okay, dah memang pun kita harga opening swing low, kita berada support. Yes, menunjukkan tu ada mention sikit ni, kuasa ni dah breakout kat support ni. So meaning price currently on the way return balik almost dalam region ni, masih lagi dalam kawasan support ni. So consider untuk Azero, siapa nak invest untuk long term boleh saja untuk long term. Dia tak tahu dia punya fundamental, tapi technical dia healthy. Harga opening jauh lagi 12 sen, kita berada di kawasan support. So meaning good untuk buy. Sebab apa kita nak buy di kawasan support, kita bukan nak buy di kawasan resistance. So secara technicalnya kawasan support adalah good entry untuk long term. Untuk yang ni sebab apa kita tengok daily, tu consider good untuk long term. Dan RSI sebenarnya semua yang bermain di oversold saja. So consider mana-mana dalam kawasan ni great buy untuk long term. So long term tu sampai mana? Sampai lah next bulan. Itu jangkaan anda untuk holding sampai 2025. Untuk short term mungkin dalam tahun ni, tahun depan mungkin kita dapat untuk daripada support ini price akan naik juga resistance.
So kalau nak jual sikit, jual lah. Tapi macam tu, dia akan buy kawasan ni, dia akan holding untuk tahun 25. Untuk sampai mana? Dia ada target untuk ini at least 1.6 dalam kawasan, almost $4, hampir $5, 4.6. So daripada kawasan $1 boleh naik almost dalam 4 kali ganda lah. Kalau 1000 bertukar jadi RM4,000. So kalau anda masuk ke kawasan ni. So itu untuk di Zero. Kemudian next comment. Dalam tu boleh tak tengokkan Ejik. Ejik. Okay, tu ada tengok di KuCoin. Tengok Ejik apa berlaku. Drop kawasan ni 0.28, 0.28 sen ke 16 sen. Consider daripada downtrend itu. Downtrend berubah, ada hyper pump sampai betul-betul all time high dia 66 juga akan jangan buy, biarkan saja berlaku rejection. Dah pun berlaku rejection, return balik dalam kawasan support ni. So kali kita tengokkan tu akan ukur balik. So support ni ikutkan dah tak boleh pakai banding yang lepas. Yang ni pun yang ke belakang. So kali kita hanya monitor untuk kita akan buat support dari sistem yang baru. So yang ni kita akan pergi 4 hours, nanti tu akan drawkan balik 4 hours. Kemudian kita tengok swing low, paling low, paling high. Kita akan ada support. Untuk support dia lah, support dia sama saja seperti yang ni. So, kita akan buat ini support. So price berada di kawasan support dan tu akan naik sikit dia punya color tu. Yang ni budaya resistance. Swing high ni to swing low, kita akan ada bawa resistance. So inilah kawasan next kita punya target untuk pergerakan untuk di support resistance secara Fibonacci. So ini kita nak buy di kawasan support. So support itu adalah kawasan ni, RSI oversold kalau cantik di daily. So ini untuk yang Ejik ni consider good untuk long term. Kita ada support unless kalau break up $14 ni, be prepare sedikit untuk price return balik lower ni. Tapi ikutkan secara teknikalnya kita nak price above quarter $14 ni. So ini dalam kawasan ni great buy untuk long term. Sebab apa? Consider kita buy di kawasan support dan kita hanya menunggu saja untuk next pump dan breakout resistance ni. InsyaAllah kita akan attack more all time high baru. So untuk di Ejik ni pun juga ada jatah yang tinggi juga ni daripada high ni. Ikutkannya 4.2 juga ni. Untuk 4.2 almost dalam dekat dalam supposedly tu tengokkan Ejik ni 4.2 juga rasa almost hit. Hampir tengok ada target ni 7.8 tu ada target. Untuk 7.8 per coin untuk Ejik ni. So agak murah tu. Siapa yang nak invest, make sure anda invest untuk long term. Tu tak ada plan untuk buy lagi. Sebab apa tu tak pasti Ejik ni coin apa. Ada list coin. So coin ni banyak, so terpulang pada anda. Tapi secara teknikal ada peluang yang cerah dan consider chart ni menunjukkan teknikal yang healthy untuk melakukan kenaikan lagi atas. So good place untuk anda invest untuk long term. So next coin, okay dah dah. So itu aja untuk pagi ni. Apapun jangan lupa like, subscribe dan sekiranya anda berminat untuk tengok coin pula all coin anda do review. So make sure anda type saja di ruangan komen bawah. InsyaAllah dia akan buat review seperti biasa start hari ni balik. So apa-apa kita akan jumpa lagi next pagi. Jangan lupa like, subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Jumpa anda review. Assalamualaikum. Bye bye.